Seterusnya ilmu fikih, ya ilmu fiqh. Fikih belum dikenal sebagai ilmu pada awal Islam. Kerana pada waktu itu, semua persoalan yang dihadapi oleh kaum muslimin dapat ditanyakan langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, sementara daerah kekuasaan Islam semakin luas dan problem yang dihadapi umat semakin banyak, memaksa kaum muslimin menggali hukum-hukum daripada Al-Quran dan hadis dengan berijtihad untuk mendapatkan hukumnya. Masanya zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, okeylah, Rasulullah ada. Tapi bila Rasulullah wafat, naik zaman Khulafa' Rasyidin, berkembang aja Islam dah keluar. Akhirnya zaman Umar tu dah 2/3 dunia dah. Pasirun semua dah tumbang masa itu. Makanya hal-hal baru datang. Bila hal baru datang, nak istimbat hukum ni macam mana? Quran kita tahu dia hanya dasar umum aja. Tapi yang mendetailkan itu hadis. Ya, kita maklum umpamanya firman Allah Ta'ala, aqimus salah, dikan semayang. Itu aja. Tapi menghadap kiblat, kena berwuduk, tak ada air boleh tayamum, anggota wuduk apa, anggota tayamum, apa bacaannya, wajib mesti ada Fatihah, subuh 2, ya, asar 4, maghrib 3 sebagai. Itu semua tayamum tak tayamum ni, itu adalah hadis umumnya. Jadi hadis itu yang banyak menghuraikan hukum-hukum elaborate ya daripada Al-Quran secara dasar umum. Maka bila dah berkembang, masalah-masalah baru datang. Zaman Umar dia datang masalah baru, yakni sistem ad-dawin. Sekadar contoh. Bila Sayyidina Umar naik, tumbang Parsi Rum, dia dapat tawan. Di Parsi di Rum tu ada sistem dewan, ad-dawin. Macam kita lah dewan rakyat, ya, dewan negeri, dewan parlimen, ada dewan negara, ada dewan senat. Kalau Eropah tu semua sistem ad-dawin ini asalnya daripada Parsi Rum sana. Umar ambil dan dihidupkan, dia tak matikan. Sebab ad-dawin atau dewan ni dia menepati syura bainahum. Ya? Boleh bermesyuarat di kalangan kamu, apa masalah? Tukar je sistem tu ke arah sistem Islam. Jadi Umar tak buang. Umar hidup. Tapi macam mana nak apply masuk? Situlah perlu dilihat ya, kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka semakin luas berkembang kerajaan Islam pada masa itu, natijahnya diakui semakin banyak masalah baru yang timbul. Kan? Jadi bila banyak masalah baru yang timbul, kena banyak lagi lah orang yang faham hadis untuk gali hukum ni. Nak ijtihad itu, perkara-perkara yang baru yang berlaku. Usaha kajian terhadap ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta aktiviti ijtihad berkembang pesat pada zaman Daulah Abbasiyah dengan munculnya mujtahid, yakni orang-orang yang pakar dalam bidang ijtihad. Ini yang terkenal seperti Imam Abu Hanifah. Ini pada tahun 150 Hijrah sehingga 700 ataupun 767 Masihi. Imam Malik itu dia wafat tadi tu ya. Imam Malik yang wafat tahun 179 Hijrah atau 795 Masihi. Imam Muhammad Idris Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i rahmatullahi alaih, wafat tahun 204 Hijrah. Ini bersamaan 820 Masihi. Dan Imam Ahmad bin Hanbal yang wafat tahun 231 Hijrah ataupun 855 Masihi. Ini al-a'immatun arba' ya, imam-imam mazhab yang 4. Ini ahli ijtihad. Jadi kita jangan mudah-mudah kita tu nak keluar ijtihad, jangan. Sebab
Dia punya syarat-syarat dia itu terlalu banyak. Kita jangan masuk wilayah ulama. Kita tak mampu. Kita hanya guna pakai ijtihad mereka. Nah, Allah mentakdirkan pula dalam 4 ni, Imam Syafi'i itu mendapat kemuliaan yang lebih. Ya, kehebatannya kerana hanya Imam Syafi'i sahaja yang mempunyai qaul qadim dan qaul jadid. Ya, apa dia qaul qadim? Qaul qadim iaitulah pendapat-pendapat fatwa-fatwa dia yang awal. Yang dia bahas tentang hadis saat dia berada di Madinah. Dia tak keluar lagi. Adapun qaul jadid itu, bila dia dah keluar, meninggalkan Madinah, dah pergi Iraq dan Mesir khususnya. Masa itu datanglah qaul jadid. Ya, kerana Iraq, Mesir ni wilayah kita kira yang terbuka. Ya, orang ramai datang, satu dunia. Mekah, Madinah pun ramai, satu dunia juga datang. Tapi orang Islam saja. Itu bumi haram. Dia mereka buat haji, buat umrah, apa semua begitu aja. Jadi dia punya environment. Kalau gambaran ni macam Mekah, Madinah tu macam tertutup dengan payung Islam. InsyaAllah dia tak rasa apalah sebab ulama'-ulama' hadis, sahabat, tabi'in zaman tu duk penuh situ. Tapi pergi ke Baghdad, pergi ke Mesir, dengan ahli falsafahnya, daripada Konstantiniahnya, daripada macam-macam padri, pandita, bishop, Islam liberal, semua cukup. Menyebabkan di sana bila ditemui masalah baru, Imam Syafi'i tengok, oh, qaul aku yang sebelum tak boleh pakai dah. Kena ada qaul jadid yang baru. Begini jawapannya. Itu semua memerlukan kepada penelitian hadis. Tak cukup. Quran je tak cukup. Begitu. Jadi itu kehebatan Imam Syafi'i. Dia boleh keluar 2 qaul. Qaul qadim dan qaul yang jadid. Itu ada banyak ya pembahasan dia. Jadi mereka-mereka ni imam-imam mazhab yang 4 ini memiliki kemuliaan. Melalui kajian-kajian yang mereka lakukan, akhirnya lahirlah ilmu fikih. Ya, sebagai suatu disiplin ilmu dan ianya di dalam Islam yang membicarakan hukum syarak. Jadi itulah dikumpulkan oleh ulama-ulama. Dia macam Imam Abu Hanifah. Urutannya Imam Abu Hanifah dulu. Lepas itu Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ni anak murid Imam Syafi'i yang paling jenius. Dia menghafal 1 juta hadis. 1 juta dia hafal. Imam Ahmad bin Hanbal ni. Anak murid Imam Syafi'i. Jadi kalau anak murid macam tu, Tok Guru tak usah sembang kan? Memang memiliki subhanallah kehebatan yang sangat luar biasa. Jadinya, mereka-mereka ni macam kata Imam Abu Hanifah. Di bawah dia tu, mazhab Hanafi tu, ada berjuta pula ulama. Yang hebat-hebat pula. Ya, Imam Abu Yusuf lah, apa anak-anak murid itu, pecah-pecah berjuta. Pergi ke Imam Malik, mazhab Maliki. Ya, Imam Malik, bawah Imam Malik, berjuta ada ulama Maliki. Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris, di bawah dia ada ratus ribu juta ulama-ulama yang bermazhab Syafi'i yang turut dia. Begitu juga Ahmad bin Hanbal, bermazhab Hanbali itu. Di bawah dia tu berjuta ulama Hanbali belah Pakistan, India semua. Hebat-hebat. Jadi ulama-ulama ni kumpul pandangan ni. Mereka bincang-bincang. Keluarlah ilmu fiqh ini. Nah itu. Ya, secara asas gambaran umumnya.